اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال يستسقى الغمام بوجه آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa
والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, menunjuk ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi lah kita pada malam ni untuk kelas kedua kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abu Samah. Yang berbahagia guru kita Al-Fadil Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiah, merupakan ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Terengganu, yang dihormati barisan jawatan kuasa program, rakan kolaborasi serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita mulakan untuk makluman kepada semua sahabat, jika ada apa-apa soalan bolehlah bertanya secara bertulis di chat sama ada di Facebook ataupun Google Meet lah insyaAllah, dan soalan itu akan dibacakan 15 minit sebelum kelas pengajian tamat. Dan untuk peringatan kepada sahabat-sahabat supaya tajdid niat dan catatlah setiap fawaid daripada Al-Fadil Ustaz kita insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Abu Samah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi, saudara moderator, saudara Hazim, semua pihak penganjur daurah mega, peserta-peserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pada malam ni sesi yang kedua daripada pengajian kitab Matan Safinatun Najah, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang fiqh berdasarkan kepada pandangan ataupun berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada negara Yaman, yang mana kitab Safinatun Najah semua kita tahu, kita cerita dah malang,
dia membincangkan secara khusus bab ibadat. Bab ibadat bukan semua dibincangkan, hanya khusus berkenaan dengan bab solat. Manakala bab puasa dalam kitab Safinatul Najah, waktu adalah penambahan Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, okey, baca. Faslun alamatul bulughi thalath. Katanya faslun alamatul bulugh thalath. Fasl. Ay hadha faslun. Ini adalah suatu fasal. Ini adalah suatu fasal. Alamatul bulugh thalath. Okey, kita ada berapa kalimah? Ada 3 kalimah. Alamat al-bulugh thalath. Kita i'rab secara ringkas, alamatu mubtada, al-bulughi mudhafun ilaih, thalathul khabar. Alamat jamak daripada mufradnya alamah. Alamah. Perkataan alamah diguna dalam bahasa kita. Kita kata alamat rumah. Alamah diterjemahkan kepada bahasa Melayu dengan makna tanda. Alamat ni adalah barang yang lazim daripada adanya adalah suatu benda yang lain. Jadi alamah al-bulugh. Apa makna bulugh? Balik. Cakap kita sampai umur. Bulugh mengikut istilah ulama adalah wusulu haddi taklif bisyartil aql. Atau makna bulugh. Bulugh ni maksudnya sampai kepada hak taklif. Maksudnya hak taklif, hak dibebankan kepadanya bebanan syarak. Tapi dengan penambahan syaraknya berakal. Jadi apabila kata alamatul bulugh, tanda-tanda balik, maksudnya tanda-tanda seseorang itu sampai kepada hak yang dikatakan dia sebagai mukallaf. Itu maksud alamatul bulugh. Ada berapa? Ada thalath, ada 3. Apabila ada pada seorang salah satu daripada 3 ini, maka bermakna dia telah balik. Bermakna dia adalah mukallaf. Tapi dengan syarat akal. Dengan syarat benda? Dengan syarat berakal. Jadi kalau tidak ada salah satu daripada 3, tidak ada ketiga-tiga, maka bermakna dia bukan lagi mukallaf. Dia bukan lagi benda? Mukallaf. Dia belum lagi balik. Okay. Alamatul bulugh thalath. Alamat balik ada berapa? Ada 3. Okay, yang pertama. Yang pertamanya adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Tamam jadi badal bagi thalath. Ataupun i'rab mubtada bagi khabar yang dihadaf. Ahaduha tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Tamam maksud dia sempurna, cukup. Itu makna tamam. Tamam sempurna dan cukup 15 sanah. 15. 15 sanah. Ada setengah matang, dia tak bagi 15 sanah. Dia hak yang masyhur 15 sanah kerana sanah tu dia panggil ma'dud nama dia. Kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, 15 tu dia panggil adad, isim bilangan. Benda yang dibilang adalah sanah. Dia biasanya lafaz asyara ni hak yang masyhur lah. Cuma kalau kita nak cari dalam lughah Arab ada pandangan yang lain. Jadi dalam lughah Arab hak yang lughah yang masyhurnya, kalaulah ma'dud dia, ma'dud bagi adad itu muannas, maka di taskin ataupun disukunkan, dimatikan huruf shin. Kalaulah ma'dud dia muzakkar, maka difathahkan huruf shin. Itu hak yang masyhur. Sebagai contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata lagu mana? Inni ra'aitu ahada asyara kaukab. Sesungguhnya aku melihat sebelah bintang. Kita tengok asyara, tidak kata asyara. Yang keduanya Allah Ta'ala cerita dalam ayat lain, fanfajarat min husnata asyrata aina. Tengok asyrata sebab aina diguna untuk muannas. Itu secara ringkas perbincangan yang berkait dengan lughah. Sebab dia penting kita sebut bab ni kerana program kita pada malam ni, walaupun ada juga yang mengikuti, bukan maksudnya bukan mengambil bidang syariah, tetapi ramai penuntut ilmu yang mengikuti program ini, sudah pastinya orang
hak yang nak jadi ulama, nak jadi alim, dia mesti kena belajar kitab Arab. Lepas tu dia kena tahu pula ilmu tata bahasa Arab, termasuklah nahwunya, sorofnya, dia kena tahu. Baik. Tapi kita cover secara ringkas sahaja. Jadi katanya tamamu 15 sanatan, sempurna 15 tahun. Fi dzakari wal untha, pada lelaki dan perempuan. Maksudnya seorang lelaki, seorang perempuan, kalau umur dia sempurna cukup 15 tahun, maka bermakna dia telah balik. Kalau cukup 15 tahun, bermakna dia telah balik. Maksud cukup 15 tahun ni, yang pertama sekali, maksud cukup 15 tahun adalah sempurna 15 tahun, masuk tahun yang ke-16. Melangkah kepada tahun yang ke-16. Maksud, boleh faham tak? Melangkah kepada tahun yang ke-16. Itu maksud sempurna 15 tahun. Contoh, kita buat contoh. Katakanlah seorang itu dilahirkan oleh mak dia pada 1 hari bulan Muharram 1400. Dilahirkan pada 1 Muharram 1400. 1 Muharram 1401 umur dia setahun. 1 Muharram 1402 umur dia berapa tahun? 2 tahun. Jadi bermakna 1 Muharram 1415, bukan. 1 Muharram 1415 bermakna umur dia 15 tahun. Hari kedua, tengok. 2 Muharram, jadi bermakna dia masuk dah pada tahun yang ke-10. Jadi cukup umur dia 15 tahun apabila sampai 1 Muharram 1415. Tu kena perhati molek lah, 1415. Nampak tak ni? Baik. Pengiraan 15 tahun tu dikira daripada mana? Dikira setelah daripada infisal al-walad. Setelah daripada keluarnya anak daripada mak. Terpisah anak daripada mak. Kalau kepala keluar tapi lekat dalam tempoh 10 minit, dalam tempoh 15 minit sebagai contoh, tempoh setengah jam, sejam, masih lagi belum dikira. Dia kira ba'da infisalil walad. Selepas daripada mana? Terpisahnya anak. Okey, 2. Yang ketiga. 15 tahun di sini dengan pengiraan tahun Islam. Betul? Dengan pengiraan tahun Islam. Sebab dia kena pengiraan tahun Islam kerana penetapan waktu dalam agama dia merujuk kepada tahun Islam. Itu pada asal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak bulan, katalah anak bulan itu mawaqitu lin-nas, waktu-waktu bagi manusia. Berapa dah yang ketiga? Yang keempat, kenapakah ulama menetapkan 15 tahun adalah salah satu daripada alamat balik? Jawapannya berdasarkan kepada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menceritakan bahawasanya pada peperangan ketika dibentangkan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah, Rasulullah menolak Abdullah bin Umar untuk menyertai peperangan. Kerana Abdullah bin Umar pada ketika itu umur berapa tahun? 14 tahun. Tapi masa peperangan Khandaq ketika dibentangkan Abdullah bin Umar, Rasulullah menerima Abdullah bin Umar berperang. Ketika itu Abdullah bin Umar berumur 15 tahun. Maka itu menjadi penetapan usia ataupun tanda balik 15 tahun. Okay, itu yang keempat. Kemudian yang keduanya mana? Walihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Al-ihtilam. Ihtilam pada asal maknanya adalah bermimpi. Perkataan ihtilam pada asalnya makna bermimpi. Tetapi perkataan bermimpi yang pada asalnya makna dia umum, sebenarnya yang dimaksud dengan bermimpi di sini adalah benda yang khusus. Maksud benda yang khusus, bermimpi sehingga keluar mani. Walaupun asal makna bermimpi, ihtilam ni, umum makna dia, bermimpi dinamakan sebagai ihtilam, tetapi bermimpi yang dimaksudkan oleh pengarang di sini adalah perkara yang khusus, iaitu mana? Keluar mani. Sama ada keluar mani melalui mimpi atau kebiasaan ataupun dalam keadaan sedar. Seorang lelaki, seorang perempuan, apabila dia keluar mani,
dalam keadaan dia tidur ataupun dia sedar, itu menunjuk bahawa dia telah balik. Menunjuk bahawa dia telah balik. Katanya wal ihtilam fi dzakari wal unsa, pada lelaki dan perempuan. Litis'i sinin, maksud dari litis'i sinin, maksudnya ketika. Itu makna litis'i sinin. Ketika 9 tahun. Maksudnya ketika 9 tahun, air cecair yang keluar ketika ada syahwah daripada lelaki ataupun daripada perempuan tidak dihukumkan sebagai air mani, melainkan apabila perempuan dan lelaki itu mencapai usia 9 tahun. Umur 8 tahun tu bik lendek kok hidup main kemaluan dia, tu bik lendek kok kemaluan dia sebagai jatuh. Umur 7 tahun, adakah itu dihukumkan sebagai air mani? Tidak. Baik, bila dihukumkan sebagai air mani? Litis'i sinin ay inda tis'i sinin. Ketika umur dia 9 tahun. Okey, baik. Kemudian soalannya kenapa dijadikan bermimpi ataupun keluar mani sebagai tanda bahawa seorang itu balik? Kerana hadis. Kerana ayat Quran, kerana hadis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Maksudnya apabila sampai oleh kanak-kanak daripada kamu al-hulum, akan mimpi. Jadi kanak-kanak tu mimpi dah. Maka hendaklah mereka itu meminta izin. Nak masuk dalam rumah, nak masuk dalam bilik mak dia, ayah dia, dia kena minta izin. Kalau dia balik dah. Sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada mereka itu meminta izin kepada orang-orang tua mereka. Jadi kita tak boleh. Kalau kita balik nak masuk dalam bilik mak kita, ayah kita sekaligus, kita tak boleh. Kita kena minta izin dulu betul. Tu apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya dalam hadis. Kata Nabi SAW, Rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena. Al-qalam ni asal makna pena lah. Pen ni. Tapi maksudnya pena di sini adalah kiasan daripada menulis kesalahan. Rufi'al qalam. Diangkat daripada menulis kesalahan an thalath, daripada 3 golongan. Nabi SAW sebut 3 golongan ini diangkat daripada menulis kesalahan. Yang pertamanya kata Rasulullah, anin naim hatta yastayqim, daripada orang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Jadi apabila dia bermimpi keluar mani, maka di situ ada kesalahan. Dia tanggung dah dosa. Jadi bermakna mimpi keluar mani adalah salah satu daripada alamat seorang itu balik. Sebab itulah ulama fiqh letak lagu mana? Yang keduanya adalah wal ihtilam fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Li tis'i sinin kita sudah ada. Okey, yang ketiga wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan haid pada perempuan. Li tis'i sinin, maksud li tis'i sinin ketika usia 9 tahun. Maksud usia 9 tahun adalah sempurna 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Sempurna dah 9 tahun. Lepas tu melangkah untuk masuk tahun yang ke-10. 9 tahun mesti dengan pengiraan tahun Islam. Sebab kita cerita dah. 9 tahun mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah 9 tahun takriban. Maksudnya takriban lebih kurang. Maksudnya hampir sempurna 9 tahun keluar darah, maka darah itu telah dihukumkan sebagai darah haid. Perempuan itu bermakna dia telah balik. Dekat dengan 9 tahun. Ukuran dekat dengan jauh adalah 16 hari. Kalau daripada keluar darah sehingga sempurna 9 tahun, 16 hari ke atas, maka darah itu bukan darah haid. Bermakna darah itu bukanlah menjadi alamat perempuan itu balik. Tapi kalau daripada keluar darah hingga 9 tahun, sempurna 9 tahun, tak sampai dah 16 hari, 15 hari setengah, 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari, maka tak sampai umur 9 tahun keluar darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai haid. Ia menjadi tanda bagi perempuan itu balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, keluar bulu hari-hari bukanlah menjadi alamat balik bagi orang Islam, tetapi menjadi tanda balik bagi orang kafir. Maksud dia tanda balik bagi orang kafir. Maksudnya kita nak faham cerita ni, boleh kita tengok cerita selepas daripada peperangan Banu Quraidah. Orang Yahudi apabila dia menyerah selepas daripada mengkhianati janji, selepas dia perang, dia menyerah, maka diserahkan hukum dia. Siapa yang akan jatuh hukum dia adalah
Sa'ad bin Mu'adz. Dia sanggup Sa'ad bin Mu'adz yang menjatuhkan hukum dia. Apa hak yang Sa'ad bin Mu'adz jatuhkan hukum? Orang dewasa kena bunuh. Perempuan, kanak-kanak kena jadikan hamba. Okey, sekarang ni yang membezakan di antara dewasa dengan kanak-kanak lagu mana? Kalau tanya balik, tumbuh janggut dah kata tak balik. Sebab kamu dibunuh. Maka kita nak suatu penetapan yang dapat kita bezakan pada ketika itu. Maka penetapan yang ketika itu dapat bezakan di antara dewasa ataupun tidak dalam dia tumbuh bulu hari-hari. Jadi ulama mazhab Imam Syafi'i menjadikan tumbuh bulu hari-hari sebagai alamat balik untuk anak orang kafir dalam situasi tertentu. Tapi tidak menjadi alamat balik bagi orang Islam. Baik. Jadi alamat balik ada berapa? Ada 3. Kemudian kenapa pengarang kita menyebut tentang alamat balik? Kerana yang lepas daripada ni dia akan cerita tentang ibadat solat. Sebelum dia cerita tentang ibadat solat, dia akan cerita tentang syarat-syarat sah kepada ibadat solat itu. Jadi ibadat solat sebenarnya dibebankan, diwajibkan kepada siapa? Kepada mukallaf. Kepada siapa? Kepada mukallaf. Orang yang bukan mukallaf tidak dibebankan melaksanakan ibadat solat. Baik. Jadi sebab tu dia bincang berkenaan dengan alamat balik. Kemudian dia nak bincang pula berkenaan dengan syarat memadai istinja dengan batu. Istinja, apa makna istinja? Dia istinja ni, dia adalah satu bab yang khusus dalam bab menghilangkan najis. Kita ada benda menghilangkan najis yang menjadi salah satu daripada syarat sah solat. Menghilangkan najis yang tidak dimaafkan, sama ada najis mughalladhah, mutawassithah ataupun mukhaffafah, termasuk dalam syarat sah bagi solat. Dalam bab menghilangkan najis yang panjang perbincangan dia, ada satu bab yang khusus dalam bab tersebut yang dinamakan sebagai istinja. Istinja ni dia termasuk dalam bab dia menghilangkan najis. Semua menghilangkan najis bukan istinja. Tapi istinja ni adalah menghilangkan najis. Okey, boleh faham? Istinja ni makna dia menghilangkan sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur. Menghilangkan sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur. Yang mengotori kubur dan dubur. Kalau tidak mengotori, dia begok tu, tarik macam batu. Kerah. Rasa sikit bunyi bahasa kita. Najis dia macam batu kerah. Ketung. Pecoh. Makuk tanda. Tidak mengotori pun tempat keluar. Dia panggil tidak mulawith. Maka tidak wajib istinja. Istinja wajib daripada setiap yang keluar daripada kubur dan dubur yang mengotori. Yang mengotori tempat keluar. Dengan menggunakan alat air ataupun batu dan seumpama batu. Pada asal istinja adalah dengan air. Sebab air dia dapat menghilangkan ain dan athar. Ain ni zat najis dapat hilang dan bau rasa habis hilang belaka. Tetapi syarak mengizinkan istinja dengan batu. Tapi istinja dengan batu hanya untuk kencing dan berak. Tak boleh kita nak istinja dengan batu pada najis yang lain. Kena tarik lembu kaki, ambil batu istinja. Boleh tak? Tak boleh. Darah kena di tangan. Kita ambil batu nak istinja, boleh ke tak? Lap dengan kain, boleh ke tak? Tak boleh. Sebab istinja dengan batu hanya khusus untuk apa yang keluar daripada benda? Daripada kubur dan dubur. Oleh kerana pada asal membersihkan diri daripada najis kena guna air, istinja dengan batu bukan asal, hanya untuk perkara tertentu, maka ia dianggap sebagai rukhsah. Kelonggaran dan keringanan yang diberi oleh syarak. Maka untuk keringanan dan kelonggaran yang diberi oleh syarak dalam beristinja dengan batu, mesti kena ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang berbeza dengan istinja dengan air.
Maka bab ni lah yang nak dibincang oleh pengarang kita. Syurutu ijza'il hajari. Ada setengah nuskhah dia kata ada syurutu al-istinja'i bil hajari. Sebenarnya hak yang betul syurut ijza' bukan al-istinja'. Itu nuskhah yang betul. Syurut ijza'il hajari 8. Syarat-syarat. Syarat-syarat. Syarat di sini adalah syarat sah. Syarat-syarat ijza' memadai. Apa makna memadai? Sah, mencukupi. Syarat-syarat memadai batu. Maksudnya syarat memadai batu, syarat sah beristinja hanya dengan batu sahaja. Tapi batu di sini, jelas kita ketahui batu, kita kenal batu. Tapi bukanlah khusus untuk batu. Batu dan perkara yang seumpama batu. Benda yang seumpama batu adalah benda yang bukan benda cair, benda kerah. Bukan benda cair. Bukan benda cair. Jadi nak istinja dengan sos cili tak boleh. Dengan lada gini tak boleh. Lapar lah. Kena tengok tu lah. Tak boleh. Sebab dia bukan kerah. Dia tu cair. Benda hak yang, setiap benda yang cair. Benda hak yang kerah. Lepas tu, benda yang kerah saat ni tu suci. Tidak dihormati pada syarak. Dapat menanggalkan najis yang ada pada kemaluan. Maka dia mengambil hukum batu. Dia mengambil hukum batu. Baik. Syarat memadai batu ada berapa? Ada 8. Syurutu ijza'il hajari 8. An yakuna bi thalathati ahjar. An yakuna bahawa adalah ia. Istinja dengan batu ni bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Dengan 3 benda? 3 batu. Maksudnya 3 batu, 3 biji batu. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, 3 biji batu ni bukan syarat. Apa yang penting adalah 3 sapuan daripada tempat yang berbeza. Walaupun daripada sebiji batu. 3 batu, itu syamil lah. Tapi kalau seorang itu guna batu besar yang dia sapu dengan 3 penjuru yang berbeza, maka sudah memadai. Jadi yang pertama mesti kena ada 3 biji batu. Kalaulah dia istinja dengan sebiji batu, walaupun bersih dah, dia batu kasak molek, orang buat asal pisah ada tu. Sapu tu habis dah, tak ada benda dah. Bau tu dah nak lepas lah, ya tu kena lepas dengan air. Atau 2 kali, habis dah. Adakah dianggap suci tempat tersebut? Tak. Sebab syarat dia mesti kena 3 batu. Walaupun suci sebelum daripada 3 batu tidak memada. Mesti kena cukup 3 batu. Ataupun 3 kali sapu dengan penjuru yang berbeza. Ataupun dengan 3 helai tisu. Faham tak lagi? 3 helai kain. 3 batang kayu. Baik. Mesti dengan 3. Kenapa disyaratkan 3? Kerana Rasulullah larang istinja kurang daripada 3 biji. Apabila Rasulullah larang istinja kurang daripada 3 biji batu, maka ulama mazhab Imam Syafi'i kata syarat mesti 3. Dalam hadis yang diriwayat daripada Salman Al-Farisi, ketika ada orang Yahudi tanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, orang kata lagu mana kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Orang kata kepada Salman, Nabi mu ajar kepadamu semua perkara sehingga sampai ke berok pun Nabi mu ajar. Kata Salman Al-Farisi, ajal, ya. Nabi aku ajar belaka. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sampai ke dalam nak qada hajat pun Nabi kami ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Salman, laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bigha'itin aw baul. Sesungguhnya Nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat li gha'itin, ketika nak berok, dan begitu juga ketika nak kencing. Aw an nastanjiya bil yamin. Nabi kami larang kami istinja dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar.
Nabi kami larang beristinja kurang daripada 3 biji batu. Apabila ada larangan daripada Rasulullah, ini menunjukkan bahawasanya wajib kena istinja dengan 3 biji batu. Jadi istinja dengan 3 biji batu termasuk dalam syarat sah istinja. Lagi ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyun qiyal mahal. Wa ayyun qiyal mahal. Dan bahawa membersihlah ia orang yang beristinja. Yunqiya kembali kepada al-mustanji ataupun asy-syakhs, orang yang beristinja, dia membersihkan al-mahal akan tempat itu. Tempat benda tempat beristinja. Tempat beristinja benda tempat beristinja. Yang pertama benda ubul, yang keduanya dubur, ataupun hak yang lebih tepat, hak lebih tepat lagi adalah hasyafah zakar. Sebab kawasan hasyafah selama mana tidak melepasi hasyafah, boleh istinja dengan batu. Yang keduanya safahah dubur. Bukan hanya lubang yang keluar najis, bukan kalau najis itu melebihi lubang, bong. Melebihi lubang kena. Maksudnya sampai ke tepi-tepi kena belaka. Ya, safahah ni adalah kawasan yang bertangkup ketika kita berdiri. Kita ni monggeng kita, tunjuk gitu terus lah. Tidak faham. Ni monggeng kita. Kalau kita duduk, dia akan buka. Kalau kita berdiri, dia akan tepik tu. Ni tempat bertemu di antara dua monggeng kita ketika kita berdiri, itu yang dinamakan sebagai safahah dubur. Sampai kawasan tu masih lagi boleh beristinja. Bukan hanya khusus untuk dia, hanya kawasan yang keluar najis saja. Yang ketiganya adalah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Daripada dia kemaluan perempuan. Itu 3 yang dinamakan sebagai mahal. Jadi mesti kena dia membersihkan tempat itu. Sebab dia membersihkan tempat kerana memang beristinja untuk membersihkan. Jadi bermakna, kalaulah dia guna 3 biji batu tapi masih lagi ada najis, memada ke tak? Sah ke tak? Tak sah lagi. Dia kena tambah lagi batu. 4. Dah hilang lagi, ada lagi. Sebab dia makan gang berkali tu. Yang kelima, barulah habis. Maka baru ketika tu barulah dianggap suci. Faham? Cuma membersihkan tempat ni, kita nak tahu lagu mana bersih. Selfie dulu ke? Ke bawa cermin? Bukan. Hanya mengikut benda dhan, kuat sangkaan. Kuat sangkaan tak ada dah. Faham? Maka dianggap hukum dia suci dah. Walaupun pada hakikat yang dia tidak tahu masih lagi ada. Dimaafkan sebab dia tak tahu. Kalau lepas tu dia tahu beluang ada di tangan, tu tak boleh lah. Dia boleh faham kan? Yang kedua, wa ayyuqiyal mahal. Yang ketiga, wa alla yajiffan najas. Najas tak apa. Dan bahawa tidak kering. Yajiffa makna jaffa, yajiffu makna kering. Tidak kering oleh najis. Sekarang ni kita nak istinja dengan batu adalah kita nak menghilangkan najis. Ketika najis kering, dapat ditanggal, dihilang dengan batu? Tak dapat ditanggalkan. Sebab itulah syarat jangan kering najis. Kalau najis kering, maka ketika itu tidak boleh lagi beristinja dengan batu dan seumpamanya bukan mesti kena istinja dengan air. Okey. Lagi? Wala yantaqil. Dan najis itu tidak berpindah daripada tempat tetapnya. Apa maksud tidak berpindah daripada tempat tetapnya? Berarti molek kita kena bahagikan kepada 2. Yang pertamanya, tengok berarti molek. Sebab kita nak bezakan di antara berpindah dengan tidak berpindah. Sekarang ni orang tu dia qada hajat. Kita kata dia qada hajat, kita kata dia buang air besar. Dia buang air besar, kita bahagikan kepada 2. Yang pertamanya, najis dan itu ada kawasan lubang tubik je. Lubang tubik je. Maka tu jelas. Dia boleh istinja di situ. Tu jelas. Yang keduanya, najis bukan ada pada lubang tubik. Bukan lebih daripada tu. Gas kuat sangat bahan durian banyak. Durian lagi, peta lagi, jering lagi, kedah lagi, gas belaka tu. Jadi bukan hanya di lubang, bukan lebih daripada lubang. Kalau lebih daripada lubang, tapi masih lagi berada dalam kawasan safahah dubur, tadi kita cerita tak? Masih lagi berada dalam safahah dubur, masih lagi boleh dia istinja. Istinja dengan benda? Dengan batu. Boleh lagi istinja dengan batu. Faham dah 2 tau? Okey, yang ketiga.
Sekarang ni najis berada pada lubang saja. Tiba-tiba najis tu bangun. Najis tu bangun pula. Dia bangun, najis tak boleh bangun. Tekor. Okey. Suka tu. Jadi dia pun bangun. Apabila bangun, najis saat itu akan berpindah kena tempat lain. Walaupun kena tempat lain masih lagi dalam safah dubur. Maka tidak boleh dari nak istinja dengan batu. Mesti istinja dengan air. Sebab istinja dengan batu pada asalnya rukhsah. Keringanan yang diberikan oleh syarak. Maka keringanan yang diberikan oleh syarak hanya khusus untuk tempat yang berlaku. Berpindah ni, dia telah bertukar tempat daripada asal. Okay, boleh faham? Ana ulang balik. Perhati molek. Najis hak yang kena pada safah dubur. Itu tidak safah. Safah ni tempat yang bertangkup di antara dua monggeng. Orang Terengganu kata monggeng. Dua papan punggung ketika kita berdiri. Kita ada lubang dubur. Betul tak gitu? Lepas tu kita ada monggeng. Yang mana monggeng ni kalau kita duduk dia akan terbuka. Kalau kita berdiri dia akan tutup. Tapi lubang dubur lain. Monggeng tu, hak yang tutup kalau kita berdiri tu yang dinamakan safah. Kita kalau duduk hurah lagu tu kita tak faham apa makna safah. Kena hurah lagu tu. Allah. Mulut kan nah hurah. Tengok orang ni. Inna Allaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara yang benar. Ni ucapan siapa? Ucapan Ummu Sulaim. Ketika mari nak tanya Rasulullah tentang adakah wajib mandi, wajib ketika seorang perempuan bermimpi. Baik. Jadi kalau nak urah lagu tu, memang malu nak urah gitu. Tapi kena urah. Okey. Dengar molek. Jadi sekarang ni najis keluar daripada tempat dia. Kadang-kadang najis saat ni tu melebihi daripada tempat tersebut, duduk dalam kawasan safah dubur. Tak lebih daripada safah dubur. Kadang-kadang hak lebih dari hak duduk dalam safah dubur tu, boleh istinja dengan batu, kadang-kadang tak boleh. Bila kau boleh istinja dengan batu? Ketika masa keluar tu kena lalu. Ia adalah tempat kena najis ketika najis keluar. Bukan kerana dia berpindah setelah daripada dia tetap pada tempat dia. Bau kena masa keluar saat itu kena belaka situ. Maka masih lagi boleh istinja dengan batu. Okey sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, masa keluar saat itu duduk kat lubang je. Tiba-tiba dia pergi jalan, pergi mari. Lagi minum air tu. Najis tak asuh lagi. Sampai ke habis kena di tempat lain. Tapi kena tempat lain bukan kata kena di luar daripada safah. Masih lagi dalam safah tapi berpindah. Boleh tak nak istinja dengan batu tempat tersebut? Tak boleh dah. Kerana istinja adalah rukhsah. Rukhsah hanya dikhususkan untuk tempat hak yang asal. Maka apabila berpindah bukan tempat asal, maka tidak dibolehkan beristinja dengan batu. Jadi bab ni kena bincang panjang sikit supaya kita faham. Dia ada tempat tetap, batu berpindah. Dia berpindah daripada tempat tetap. Masa keluar, mana dia ada? Kalau sekadar tu, boleh kita istinja tapi jangan istinja dengan batu, syarat jangan lebih daripada safah dubur. Okay, boleh faham? Tapi kalaulah dia berpindah daripada tempat tetapnya sehingga kepada tempat lain, setelah dia tetap dah, duduk situ dah, lepas tu dia tiba-tiba pindah tempat lain, maka hak yang berpindah pada tempat lain tu tidak boleh istinja dengan batu. Okey, baik. Kecil sama je. Kalau misalnya tubik dia habis kena pada hasyafah. Atas hasyafah masih lagi boleh istinja dengan batu. Lak dengan tisu boleh lagi. Baik. Tapi kalau sekiranya kena sini je. Lepas tu dia bangun sampai ke ngalir situ, ngalir sini. Baik, contoh. Maka tak boleh dah nak istinja dengan batu. Okey, baik. Lagi? Wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak kedatangan atasnya benda yang lain. Kalau kedatangan, apa dia datang kena benda yang lain, maka tak boleh nak istinja dengan batu. Benda yang lain ni adakah disyaratkan cecair ataupun tidak disyaratkan? Oh, ni ada khilaf. Sebahagian ulama mengatakan tak kira benda hak yang kena saat itu benda tu suci ke benda tu ke, tak kira.
Benda tu suci ke, tak suci ke, tak kira. Tapi sebagian ulama kata kalau benda tu suci tidak menjadi masalah. Tapi syarat dia kerah. Okay, itu ada perbincangan di kalangan ulama. Yang penting, jangan kena benda lain. Mereka peluh tak apa. Dia qada hajat tengah hari. Tandah dia luar rumah pula. Sebab dia pergi kawasan Kemoja tu. Tandah luar rumah. Zin. Masa tengok dalam cerita Piramli kan, tanah orang tua-tua dulu begitu kan. Zin pula. Main semelik pula. Oh, perlu hujat. Tak main. Kau tengah beli kat masuk. Tak apa tak? Tu tak apa. Perlu dimaafkan. Perlu dia dimaafkan. Kalau kena benda lain selain daripada peluh, tu tidak dibolehkan. Maksudnya tidak lagi boleh istinjak dengan batu, bahkan mesti kena istinjak dengan air. Lagi. Wala yujawiza safhatahu wa hashafatah. Dan tidak melepasi najis saat itu al-kharij yang keluar. Wala yujawiza, tidak melepasi al-kharij, benda yang keluar. Air kecil ke? Najis ke? Tidak melepasi safhatah. Benda hasyafatahu. Safhatahu wa hasyafatah. Safhah ke tidak? Safhah dubur. Wa hasyafah dan hasyafah, yakni kepala zakar. Tidak melepasi. Wala yusibahu ma, dan tidak mengenai akan dia oleh air. Kalau kena air dah, maka kena sudah dengan air. Kena air dah tak boleh. Okey, sama juga kita kalau zaman kita kata ada tisu basah. Tisu basah guna untuk istinja najis tidak memadai mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi untuk budak-budak tu tak apalah. Sebab budak-budak saat ni dah memayang. Faham tak? Budak-budak dah memayang. Jadi hak dua tak boleh. Imam beli tisu basah. Ingat nak balik ke, nak pergi ke baby apa tau. Sipang kata mudah nak kecil. Lak-lak nak berengok pun lak-lak gitu. Boleh gitu? Boleh. Baik, sebab ada air. Dia kering tak apa. Kalau basah tak boleh. Maksudnya tak boleh dia tidak memadai. Bukan tak boleh. Buat tu boleh. Tidak memadai untuk istinja dengan dia sahaja. Tetapi kalau tu imam ni, dia nak beramal dengan istinja batu dengan air. Cuma dia payah nak cari tisu basah. Sebab dia rindu masa baby. Kerana masa baby ramai orang pakat cium dia. Tua-tua ni tak ada seorang cium dia. Baik, jadi dia rindu masa baby. Dia pun cari tisu basah. Dia lap dengan tisu basah saat itu bukan sudah situ. Hanya sekadar untuk menghilangkan air najis. Kemudian disudah dengan air. Itu afdal. Kerana penggunaan air tidak banyak. Lebih afdal kita gabungkan di antara air dengan batu. Jadi penggunaan tisu basah untuk permulaan sebelum guna air, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Wallahu a'lam. Tapi hanya semata tisu basah tidak memadai istinja mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan mesti batu itu kena bersih, kena suci. Kalau najis, tidak. Abdullah bin Mas'ud bawa kepada Rasulullah 3 biji batu. Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud cari 3 biji batu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja. Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada sahabat yang kuat khidmat kepada Rasulullah. Dan kuat dia khidmat kepada Rasulullah berkat doa Rasulullah sehingga dia menjadi ulama besar. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tuan kecil je. Tubuh halus, rendah Abdullah bin Mas'ud. Dan dia khidmat kepada Rasulullah. Tengok Rasulullah qada hajat, Rasulullah minta dia cari batu. Kemudian dia cari-cari batu, jumpa 2 utir. Tak sutir lagi, dia jumpa tahi. Tahi kerah. Tahi unta hak kerah. Dia pun ambil, cukuplah 3 ni. Dia pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Fawajadtu hajarain." Aku dapati 2 batu. Wal tamastu tsalits. Aku cari hak yang ketiga. Falam ajidhu. Aku tak jumpa. Yang ketiga aku tak jumpa. Fa akhadtu rawthatan.
Fa'ataituhu biha. Aku dapati tahi punta orang ketung. Aku pun bawa. Dia tak utir duduk tengah padang pasir, tengah negara dah lepas berok. Dia kena cahaya matahari pula. Cuaca kat dia pula, cuaca panas kering. Kelah ketung lah. Dia pun bawa 3. Ikut 3. Kemudian, bila aku bawa pergi kepada Rasulullah, fa'akhadal hajarain. Rasulullah ambil 2 biji batu. Wa alqarrawthah. Rasulullah pun lepas tahi hak kelah tadi. Rasulullah kata, hadha riks. Ni najih Jadi bermakna benda najih boleh tak buat istinja? Tidak dibolehkan. Sebab tu ulama kata ni, wa antakunal ahjaru tahiratan. Mesti batu itu adalah batu yang suci. Lagi. Faslun furudul wudu'i. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru. Faslun furudul wudu'. Ini adalah suatu fasal. Furudul wudu'. Fardu wudu'. Furud jamak daripada fard. Fard ni adalah benda yang wajib kita kena buat. Fardu wudu' di sini dengan makna rukun wudu'. Wajib kita kena buat. Kalau kita tidak buat, maka tidak sah wudu' kita. Dan dia termasuk di dalam hakikat bagi wudu' itu sendiri. Furudul wudu'. Fardu wudu'. Sittah. Ada berapa? Ada 6. Fardu wudu' ada berapa? Ada 6. Yang mana 6 ni, orang kata benda, 4 basah 2 kering. Ada kat 4 basah 2 kering. Ada orang kata lagu tu. Kita ada 6. Yang pertama, al-awwalun niyah. Yang pertama ialah niat. Yang pertama niat. Nanti kita akan bincang apa makna niat nanti. Yang kedua, wathani ghaslul wajhi. Yang kedua adalah basuh muka. Di perkataan basuh muka ni ada perbuatan. Tapi ulama kata sebenarnya tidak disyarat pun ghasl, hak yang disyarat ingrisal. Okey, tak apalah, waktu kita ada bincang. Bukan maksud tidak disyarat, maksudnya memadai ingrisal. Okey, tak apalah, kita nak bincang, kita nak ceritanya basuh muka. Okey, apabila sebut kata basuh muka, kita kena faham apa makna basuh dan kita kena faham apa makna muka. Basuh ni mesti kena ada mengalir air. Sayalanul ma', mengalir air. Kalau tidak ada mengalir air, maka tidak memadai. Basuh mesti kena benda mengalir air. Jadi kalau pergi celup tangan dalam kolah ataupun tadah tangan pada paip tapi tak ada air, tak ada gitu, bukan tak ada gini air. Tak ada gitu, celup tangan gitu. Ambil lomor di muka, memadai ke tak? Tidak memadai. Sama juga orang pakai spray. Spray sah di pun lomor. Memadai ke tak? Tidak memadai. Sebab dia tidak ada mengalir. Itu kita kena faham. Kalau hak celup tangan dalam kolah sapu muka, olah tangan di paip, sapu muka, hak tu budak-budak biasa buat. Hak spray ni, orang tua pun ramai agak buat. Orang tua. Pergi Mekah. Buat umrah, buat haji. Spray, syekh. Lepas tu, lomor. Memadai ke tak? Tak memadai. Sebab benda tidak memadai? Kerana kita dituntut basuh. Bukan sapu. Allah Ta'ala kata lagu mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat faghsilu. Maka basuh. Basuh mesti kena benda mengalir. Okey, dia faham ke tak? Jadi kalau nak pakai spray, kita nak ambil wuduk saat ni tu, mesti kena spray banyak sehingga mengalir. Spray mengalir, boleh tolak air. Air gerak. Tu cakap kita mengalir. Maka barulah memadai. Kalau sah gitu je, waktu lama gitu, memadai ke tak? Tu tidak memadai. Itu penting. Sebab dia melibatkan sah ataupun tidak solat kita. Sebab itulah nama dia benda furudul wudu. Rukun wudu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa makna muka? Muka ini adalah panjang dia, bujur dia start daripada tempat tumbuh rambut yang kebiasaan. Jangan kira orang kepala bubuh macam Gana ni banyak dah tak ada ni rambut ni. Ni kepala bubuh dah. Ni banyak dah tak ada Baik, jangan kira orang yang ada rambut atas dahi. Hak rambut ada atas dahi tu dia kena basuh atas dahi dia. Sebab dia tempat permulaan tumbuh rambut sini. Siapa? Sini dagu ni daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Okey, itu lebar dia. Panjang, lebar. Wajib kena ratakan air. Baik. Tu as-tsani ghaslul wajhi. Lepas tu as-tsalits yang ketiga ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Basuh. Basuh sama makna tadi. Mesti kena mengalir air. Al-yadain, dua tangan.
Ma'al mirfaqain, bersama dua siku. Maksud benda bersama dua siku, maksudnya siku pun kena basuh juga. Siku pun kena basuh. Itu maksud dia. Lagi. Ar-rabi' mas'u syai'in minar ra's. Yang keempat adalah sapu syai'in, sesuatu. Minar ra's, daripada kepala. Sapu sesuatu daripada kepala. Sapu sedikit daripada kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib sapu sedikit. Sapu semua, hak tu paling afdal. Sunat. Sapu sedikit wajib. Sapu sedikit daripada kepala. Bagi orang yang ada rambut, sapu rambut. Tapi syarat rambut yang berada dalam kawasan kepala. Baik. Kemudian. Al-khamis, yang kelima adalah ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Basuh. Okey. Kita nak cerita bab sapu sikit lagi. Sapu, maksud dia sapu. Sapu ni dia lain daripada basuh. Ada budak-budak dia ambil wuduk, dia tak ke air atas tangan, dia tak atas kepala. Itu bukan sapu. Itu menyalahi sunnah. Sapu ni adalah benda lembab air yang berada pada tangan, kita letak di kepala. Itu yang Rasulullah buat. Kalau Kak Ambo pakai lembab air duduk di tangan, buat apa? Gila mau pada dinding tu. Dinding kalau ada air. Boleh tak? Ataupun sapu dengan belakang gayung. Gayung lah. Akak gayung, belakang gayung, basuh lagi. Sapu belakang gayung. Boleh tak? Yang penting dia, sapu. Sapu ni lain daripada basuh. Sapu adalah kena air. Kena air. Walaupun basuh kepala bukanlah sunnah, menyalahi sunnah, tetapi orang yang basuh kepala terhasil sapu kepala kerana basuh melebihi daripada sapu. Di dalam basuh ada sapu. Boleh faham ke tak? Melebihi daripada sapu. Tetapi basuh kepala menyalahi sunnah. Baik, lagi. Yang kelima, basuh dua kaki sehingga dua buku lali. Dua buku lali wajib kena basuh juga. Yang keenamnya, as-sadis at-tartib. Kena ikut aturan. Basuh muka dulu, baru basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Walaupun tertib takdiri. Di sana ada tertib takdiri. Sana tertib haqiqi. Tertib takdiri adalah orang menyelang dalam sungai. Dia pun down, dia terjun dalam sungai, terjun dalam sungai. Dia niat, aku berwuduk, nak masuk dalam sungai, bahaya dia, naik lalu dia. Dah edang 5 saat duduk dalam sungai, naik lalu. Tak lagi yang? Ada tak tertib di situ? Ada. Tertib dia takdiri. Apa benda takdiri? Maksudnya boleh dianggapkan ada tertib. Tak lagi? Ada tertib secara kilap. Semoga tangan siap. Baik. Lagi? Okey, tadi dia cerita fardu wudu. Yang pertamanya niat. Last sekali tertib. Yang pertamanya niat, yang last sekali tertib. Selain daripada niat dan tertib disebut secara jelas dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Dan sapu sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum. Basuhlah kaki-kaki kamu ilal ka'bain, hingga kepada buku lali. Baik. Jadi part ni disebut secara jelas dalam Quran. Manakala niat tidak disebut secara jelas dalam Quran tapi difahami dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih bagi keduanya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Baik. Manakala tertib dapat difahami daripada Quran walaupun tidak disebut secara jelas dan dapat difahami daripada perbuatan Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kaedah dalam penggunaan bahasa Arab, biasanya benda yang sama diletak dalam satu kumpulan. Jadi, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Dia letak dalam satu kumpulan. Tiba-tiba diletakkan sapu di antara basuh, itu menunjuk bahawasanya perlu ada tertib. Yang keduanya, sahabat yang meriwayatkan cara wuduk Rasulullah terlalu ramai.
Dan kesemuanya menceritakan Rasulullah mula dengan basuh muka, tangan, kepala, kaki. Baik. Kemudian, bab niat dengan tertib. Pengarang kita bincang secara khusus. Di bab niat ni, dia ada 7 perbincangan berkenaan dengan niat. Yang pertamanya adalah hakikah niat. Apakah definisi niat? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, syartun kaifiyatun wa haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ini 7 perbincangan berkenaan dengan niat. Hakikat niat. Niat tu benda. Definisi niat benda. Hakikat niat tu benda. Hukmun. Hukum niat benda. Mahallun. Tempat niat di mana. Zaman niat, masa niat di mana. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun. Kaifiyat niat tu benda. Kaifiyatun. Syartun. Syarat niat tu benda. Maqsudun hasan. Maksud yang elok. Maksud tujuan niat tu benda. Ni 7 perbincangan yang dibincang oleh ulama. Cuma pengarang kita dia hanya sebut yang pertamanya adalah hakikat niat. Yang kedua dia sebut zaman niat. Yang ketiganya mahal niat. 3 ni dia sebut. 3 benda ni. Masih lagi berbaki berapa? 4. Hakikat niat dia kata benda qasdus syai'. Itu hakikat niat. Qasa'. Apa dia qasa'? Qasa' ni adalah kehendak, keinginan, iradah. Ada keinginan, ada kehendak. Itu makna qasa'. Ada sengaja. Sebab itulah kita dalam bab niat sahaja, sengaja. Sengaja aku berwudu, saja aku ambil mandi wajib, saja aku sembahyang. Sebab apa? Sebab qasad makna sengaja. Kita buat dengan sengaja. Ada kehendak. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja semuanya ada niat. Sebab niat tak payah sebenarnya. Hak yang rasa payah niat kerana dia tidak memahami hakikat niat. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ada qasad. Sebab qasad tu sengaja. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja semuanya ada qasad, ada niat. Niat ni adalah qasdus syai'. Qasad sesuatu. Muqtarinan bi fi'li. Qasad saat itu menyertai dengan buat. Bilakah kita kena qasad? Waktu mana kita kena qasad? Ketika kita nak buat. Jadi ni dipanggil dia masa bagi niat. Kalau kita tanya masa niat di mana? Masa niat adalah pada permulaan ibadat. Pada permulaan ibadat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, masa niat adalah pada permulaan ibadat. Semayang. Permulaan ibadat semayang di mana? Takbiratul ihram. Di situ masa niat. Wudu. Permulaan wudu yang fardu di mana? Basuh muka. Di situ niat. Mandi wajib. Permulaan mandi wajib di mana? Kena air ditebur. Di situ niat. Melainkan 3 masalah. Yang boleh diawalkan niat sebelum daripada melakukan ibadat. Yang pertamanya puasa. Puasa bukan boleh, bukan mesti diawalkan niat. Puasa. Yang pertama dia? Puasa. Yang keduanya adalah zakat. Zakat boleh diniat sebelum daripada diberikan kepada fakir, miskin. Yang ketiganya adalah korban. Boleh diniat sebelum daripada proses penyembelihan. Manakala ibadat yang lain mesti niat pada permulaan ibadat. Jadi kalau orang tanya masa niat di mana? Pada permulaan ibadat. Baik, sebab tu dia kata muqtarinan bi fi'li. Kemudian nak cerita tempat niat. Mahalluhal qalb. Tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati dengan sepakat ulama. Sepakat ulama mengatakan tempat niat di mana? Tempat niat di dalam hati. Apa maksud tempat niat di dalam hati? Tidak wajib dan tidak disyaratkan berniat dengan mulut. Berlafaz dengan niat tidak menjadi syarat dengan kesepakatan ulama. Berlafaz dengan niat tidak menjadi syarat. Cuma mengikut ulama mazhab Imam Syafi'i. Sama juga pandangan ulama mazhab Hanafi. Sama juga pandangan sebahagian ulama mazhab Maliki. Sama juga pandangan sebahagian ulama mazhab Hanbali. Berpandangan bahawasanya berlafaz dengan niat hukum dia adalah sunat. Kerana dia hukum dia sunat? Kerana liyusa'idul lisanul qalb. Supaya mulut, lidah membantu hati.
Apabila kita lafaz, dia membantu hati untuk menghadirkan niat. Sebab itulah pengarang kita kata lagu mana? وَالتَّلَفُّظُ بِهَا sunnah. Berlafaz dengan niat, hukum dia adalah sunnah. Cuma di sana ada juga perkara-perkara tertentu berlafaz dengan niat adalah mesti. Kalau tidak berlafaz dengan niat tak jadi. Dia bukan mesti wajib, bukan wajib. Maksudnya mesti berlafaz dengan niat. Kalau tidak berlafaz dengan niat tak jadi. Ada berapa masalah? Ada lebih kurang dalam 5 masalah. Adalah beberapa masalah. Kita boleh sebut 5 je masalah. Yang mana berlafaz dengan niat tak jadi. Berlafaz dengan niat. Niat saja tak jadi, mesti kena berlafaz dengan niat. Yang pertamanya talaq. Yang pertama benda talaq. Seorang saat itu dalam hati dia berniat untuk menjatuhkan talak isteri dia. Jatuh tak talak? Tidak. Berlafaz dengan talak baru jatuh talak isteri dia. Yang keduanya adalah nazar. Seorang tu berniat dalam hati dia mewajibkan diri dia untuk melakukan perkara-perkara tertentu. Melakukan benda hak yang ibadat. Benda hak yang sunat yang pada asalnya tidak diwajibkan. Pada asalnya benda tidak diwajibkan. Benda sunat. Dia bernazar. Tapi dia hanya berlafaz dalam hati je. Dia tidak berlafaz dengan mulut. Memandai ke tak? Tidak memadai. Jadi tak nazar? Tidak jadi nazar. Itu yang kedua. Sama juga, dia beli kambing untuk dia buat korban. Tapi dia nak mewajibkan korban kambing tersebut dengan cara ta'yin. Dengan cara menentukan. Hanya niat dalam hati mewajibkan kambing untuk buat korban. Jadi wajib dengan ta'yin ke tak? Tak. Mesti kena berlafaz. Ini adalah binatang korban. Baik. Sama juga kalau dia beli barang dengan seseorang, penjual dan pembeli. Dia kata barang ni saya jual kepada awak dengan harga 1,000. Kawan ni kata saya beli. Sedangkan di tempat tersebut mata wang ada beberapa jenis. Tak diam. Ada berapa? Ada beberapa jenis. Kalau satu jenis, itu jelas. Orang guna duit RM1 je. Aku jual mu 1,000 lah. Kawan ni kata aku beli 1,000. Jadi 1,000 benda. Itu jelas dah. Faham lagi? Hak ni mata wang ada beberapa jenis pada tempat tersebut. Dia kata aku jual kepadamu dengan harga 1,000. Kawan ni kata aku beli. Dalam hati dia niat $. Adakah sah jual beli tersebut? Tak. Kerana benda tidak jelas. Bayaran mana hak yang perlu dibayar. Niat tidak memadai. Mesti kena berlafaz. Mesti kena benda berlafaz. Okey. Itu secara ringkas lah lagi. Tadi dia kata benda muqtarinan bi fi'li. Lepas tu nak cerita pula lebih terperinci. Wa waqtuha dan waktunya niat. Waktu niat untuk mana? Untuk wudu. Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika ghasl. Dalam ingat penggunaan yang diguna oleh ulama fiqh, ghaslun dengan makna basuh, ghuslun dengan makna mandi. Daripada sudut asal penggunaan lughah, perbincangan lain. Ulama fiqh menggunakan perkataan ghaslun bagi datang ghin dengan makna basuh. Dia kata wa waqtuha dan waktunya, waktu niat adalah inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika basuh permulaan juzuk daripada muka. Kena muka air, maka di situ kita niat. Jadi kalulah kita kena air dulu baru ada niat, maka hak yang kena air sebelum daripada niat tak jadi. Kerana kena air dulu baru ada niat. Dia ambil air, tengok dia ambil air, dalam keadaan tak sedar, tangan dia letak di muka. Tidak sedar nak ambil dia, basuh dah muka. Lepas tu baru niat. Kalau dia pergi kat pilih air, kat paip air, tujuan untuk berwuduk. Masa buka air, tujuan untuk berwuduk. Ambil air, tok di muka, tujuan untuk berwuduk. Ada niat, walaupun hidup kabar dalam hatinya, sahaja aku ambil wuduk. Sebab niat ini adalah benda yang kita buat dengan sengaja.
Bukan mesti kita kena berlafaz dalam hati sahaja aku ambil wuduk. Okay, boleh faham kan? Kita buat contoh, niat selepas daripada kena air lagu mana? Masa kena air tak sedar nak ambil. Masa kena air tak sedar nak ambil. Ya jenis waibua. Dia ada orang tahu waibua kok. Tak ingat benda dah. Tengah-tengah buang tangan ambil air, letak kena atas muka. Lepas kena, baru niat. Masa kena tak sedar nak buat benda. Faham? Itu tak jadi. Basuhan tersebut tidak dianggap wuduk kerana tidak ada niat. Tetapi kebiasaan orang yang nak ambil wuduk ketika dia pergi dipilih pahit air. Rosak niat dalam hati aku pergi situ tak ada. Aku nak buat benda pergi situ. Nak ambil wuduk. Buka pahit aku nak ambil. Ambil wuduk. Ambil air basuh muka buat benda. Untuk wuduk. Memada tak niat? Memada. Adakah disyaratkan niat sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala dalam hati disyaratkan tak gitu? Tidak disyaratkan. Okey, boleh faham? Tapi kalau diniat lagu tu, tak ada masalah. Hasil maksud. Tapi tidak disyaratkan sampai kepada tahap itu. Lagi? Kemudian dia nak cerita tentang tertib. No. Tertib dia? Mana? Bidah. Wat-tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Tertib ni benda bahawa tidak didahulukan akan satu anggota 'ala 'udwin di atas satu anggota yang lain. Kita ada anggota wuduk. Tertib pada anggota wuduk, jangan kita dahulukan satu anggota di atas satu anggota yang lain. Maksudnya, kita ikut lagu mana susunan hak yang kita cerita tadi. Basuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala, kaki. Jangan didahulukan basuh tangan di atas basuh muka. Jangan didahulukan sapu kepala di atas basuh tangan. Jangan didahulukan basuh kaki di atas sapu kepala. Itu maksud alla yuqaddama 'udhun 'ala 'udhu. Lagi? Faslun. Al-ma'u qalilun wa kathir. Ini suatu fasal. Air ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ya qalil makna yang sedikit. Wasaf. Kathir yang banyak. Qillah makna sedikit. Kathrah makna banyak. Dia lain. Qillah masdar. Sedikit. Kathrah banyak. Kalau qalil yang sedikit. Al-ma' air ada hak yang qalil yang sedikit. Dan ada kathir yang banyak. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Sedikit dengan banyak mengikut istilah ulama fiqh berbeza dengan mengikut istilah kita. Dan istilah kita pun, hak yang kita guna kadang-kadang satu sudut untuk penggunaan ni sikit, untuk penggunaan ni banyak. Benda sama je. Faham? Cikgu ambil air kat kamar nak minum. Dia buat mari sejak. Allah, banyaknya. Mu ingat aku gajah. Tengok banyak, sejak. Banyak. Dia kata, lepas tu, dia ambil air kat nak basuh bank Dia ambil sejak. Allah, sikit tengok. Saat ni sejak banyak. Oh ni, sejak sikit. Tengok. Satu penggunaan kita pun berbeza. Okey, sikit dengan banyak mengikut istilah ulama ataupun mengikut apa yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh ulama fiqh, dia berbeza dengan sedikit dan banyak mengikut hak yang kita guna dalam percakapan kita. Kenapa kau ulama fiqh membahagikan air kepada sedikit dan banyak? Kerana di sana ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau. Kata Rasulullah, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air cukup 2 kolah, dia tidak menanggungkan kekotoran. Rasul kata lagu mana? Apabila air tu cukup 2 kolah, dia tidak menanggungkan kekotoran. Benda yang kita dapat faham, kalau tak cukup 2 kolah, dia menanggung kekotoran ke tak? Dia menanggungkan kekotoran. Kali lagi. Air kalau cukup 2 kolah, dia tidak jadi najis. Jadi bermakna, kalau tak cukup 2 kolah, jadi najis. Faham? Jadi bermakna, air kalau cukup 2 kolah, tak jadi najis. Kalau tak cukup 2 kolah, jadi najis apabila jatuh najis di dalam ni. Maka ulama kata, oh, ada kala air masuk najis, tak jadi najis. Ada kala air masuk najis, jadi najis. Dah bila tak jadi najis, bila jadi najis, cukup 2 kolah tak jadi najis. Tak cukup 2 kolah jadi najis. Oh, kalau gitu 2 kolah kita letak banyak. Tak cukup 2 kolah kita letak sedikit. Itu akhirnya ulama fiqh kata al-ma'u qalilun wa kathir. Air sedikit dengan banyak. Al-qalilu ma dunal qullatain. Ma barang, yakni air. Dunal qullatain. Duna dengan makna dia duna? Kurang. Duna dia ada beberapa makna. Antara makna duna, makna dia benda kurang. Kurang daripada 2 kolah.
Dua qoloh ni kita jangan faham qoloh kita ni bukan. Kita ada panggil qoloh ni. Tapi orang Arab tak panggil qoloh. Qoloh ni adalah sukatan yang diguna oleh orang Arab. Dibuat daripada kulit kambing. Dua qoloh banyak mana? Dua qoloh kalau dengan pengiraan liter, ternyata kalau kita tengok pandangan ulama kontemporari, ulama masa kini berbeza pandangan. Baik, secara ringkasnya dua qoloh ni lebih kurang dalam 200 liter. Itu dua qoloh. Lebih kurang dalam berapa? 200 liter. Ada kata 200 lebih. Lebih kurang dalam 200 liter. Itu dua qoloh. Baik. Jadi al-qalilu ma dunal kullatain wal kathiru kullatani fa akthar. Air yang banyak dua qoloh ke atas. Dua qoloh ke atas banyak. Lepas tu nak cerita hukum. Saat ni dia cerita dah. Air ada dua qoloh, ada kurang daripada dua qoloh. Kita ni, qoloh ni, sekolah je. Tapi air kalau separuh pun lebih daripada 200 liter. Maka air ni dipanggil lebih daripada dua qoloh. Soalan sikit ke banyak? Banyak. Air ada patak je. Ada patak je. Baik, sikit je ada banyak tu. Cukup dah dua qoloh. Cukup dua qoloh. Tak cukup. Mana cukup 200 liter banyak tu. Tiba-tiba Hassan dia tagur taik kambing. Pun jatuh dalam tu. Dia ambil taik kambing. Dia tagur kambing. Pun jatuh dalam tu. Baik, najis dah air tu? Najis. Sebab air sedikit. Air yang sedikit apabila jatuh najis ke dalamnya, maka najis itu menajiskan air. Tapi syarat najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Itu dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Taik kambing bukan najis yang dimaafkan. Jatuh dalam tu, walaupun tidak mengubahkan sifat air. Rasa sama, warna sama, bau sama. Ambil minum pun rasa sama je. Tetap air tu mutanajis. Berbeza dengan air yang banyak. Air yang banyak, semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tidak menajiskan air. Melainkan kalau najis tu merubahkan sifat air, warna atau rasa ataupun bau. Dikatakan al-ma'u qalilun wa kathir, al-qalilu ma dunal qullatain wal kathiru kullatani fa akthar. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit menjadi najis dengan sebab jatuh najis ke dalamnya. Berarti mana? Jatuh najis. Maksud dia, najis mari pada dia. Kalau dia pergi kepada najis, itu perbincangan lain. Beldi kita najis. Kita buang ada najis. Kita pun ambil air sedikit, kita letak. Lepas tu kita gocap. Adakah air yang duduk dalam saat itu sikit, mutanajis? Tidak. Sebab dia beza di antara air datang di atas najis dengan najis masuk ke dalam air. Itu kita kena faham. Jadi, katanya lagu mana? Wal ma'ul qalilu yatanajjasu. Jadi najis biwuqu'in najasa, dengan jatuh najis. Fihi ke dalamnya. Tapi najis dia yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tak ada masalah. Contoh najis yang dimaafkan dia, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Contoh katu. Katu tak ada darah mengalir dalam dia kan. Dia masuk dalam air. Semut. Ada darah tak? Ke ada darah? Semut. Dah warna penuh darah di baju pun. Sebab jejak semut. Ada gitu? Tak ada. Semut bukan ada darah yang mengalir. Tidak gitu. Baik. Jadi, kalau dia masuk dalam air, ia tidak menajiskan. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tidak mengubahkan sifat air. Syarat yang kedua, bukan kita yang diletak. Kalau kita diletak, maka kecuali yang daripada kita. Baik. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Air tidak berubah. Walaupun air tidak berubah, air itu mutanajis. Okey, kita buat contoh. Kita nak qada hajat. Tiba-tiba air pahit tak ada. Kita pun ambil air tak dalam beldi. Air dalam pahit, dalam bilik air tak ada. Luar dia, kita ambil air tak dalam beldi. Kita pun qada hajat. Rupa-rupanya cicak qada hajat juga. Tapi masalahnya dia qada hajat dalam beldi kita. Bergung jatuh. Air dia sutik. Tak berubah pun air. Air tak berubah, tak jadi hitam pun. Air tak berubah gitu je air. Adakah air tersebut boleh kita buat beristinjak nanti? Tidak boleh. Tak. Sebab dia, air itu mutanajis.
dengan jatuh najis yang tidak dimaafkan dalangnya walaupun tidak berubah. Tapi air yang banyak wal kathir la yatanajjasu biwuqu'in najasati. Betul? Wal kathir betul? La yatanajjasu illa idza taghayyara ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak tidak jadi najis melainkan apabila berubah warnanya, rasanya, baunya. Illa idza taghayyara ta'amuhu, rasanya. Dirasa pada asal rasa dengan lidah. Pada benda rasa dengan lidah. Tapi bukanlah maksud kena dicek dengan tok di lidah. Kalau benda tu dalam mulut kita, kita boleh rasa dengan lidah. Tapi kalau benda tu bukan duduk dalam mulut kita, bukan kita recek dengan lidah, bukan. Faham tak lagi? Okey, rasanya. Launuhu apa tu? Warihuhu. Kita tengok, ada tikus mampu sini dalam kolah ni. Warna okey. Air banyak ada kolah warna okey. Macam biasa je. Bau pun tak ada. Kita pun buang tikus. Kita pun nak ambil wuduk. Kita tok dalam mulut, rasa. Tok mulut. Main rasa pakai. Najis tak air kolah tu? Najis. Sebab berubah dia, rasa. Tu ta'amuhu. Lepas tu, au launuhu ataupun warnanya. Au rihuhu ataupun baunya. Lagi? Faslun. Mujibatul ghusl. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Ada berbaki lebih kurang dalam 12 ke 13 minit. Kita cuba jawab soalan yang diajukan oleh peserta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai sesi perbahasan kitab Safinatul Najah daripada Al-Fadhil Ustaz Abu Samah. InsyaAllah setiap fawaid daripada Ustaz tu pekat-pekat ambillah untuk amalan di kita lah, insyaAllah. Jadi ada beberapa soalan sini yang akan saya bacakanlah untuk Ustaz. Jadi ada soalan yang pertama daripada sahabat kita, iaitu Assalamualaikum, Ustaz boleh ke beristinja dengan daun? Apakah hukum beristinja dengan daun? Jawapannya, boleh kita beristinja dengan daun sahaja tanpa mengguna air. Yang mana daun ini sama dengan batu dengan syarat. Yang pertama sekali, daun tu tidak basah. Kalau daun tu kena air embung, tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah daun saat ni tu daun yang suci. Kalau daun kena tarik lembu ataupun orang guna dah daun tersebut untuk buat lap, maka tidak memadai. Yang ketiganya adalah dapat menanggalkan najis. Kalau daun licin macam buluh jadi gitu. Kan ada daun gitu, tak tahu ada ke tak. Daun gitu, daun licin, ia tidak dapat menanggalkan najis, maka tidak memadai. Tiga itulah sebab daun tidak dihormati. Ia tiga tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Di soalan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, macam mana untuk hilangkan najis air kencing kanak-kanak atas tilam? Macam mana nak menghilangkan najis air kencing kanak-kanak atas tilam? Kalau kanak-kanak lelaki yang belum lagi berusia, belum cukup umur 2 tahun dengan peniraan tahun Islam, dan dia belum makan melainkan susu mak dia ataupun melainkan susu saja, maka najis dia adalah najis mukhaffafah, air kecil. Najis mukhaffafah cukup kita lap, lepas tu kita renjis tapi ma'al ghalabah. Apa maksud ma'al ghalabah? Biar air saat itu rata. Okey, cukup. Kalau budak saat itu umur dah sampai 2 tahun tapi makan ngaruk dah, ataupun budak saat itu umur lebih daripada 2 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun, samalah dengan najis orang tua. Orang tua najis dia kecil atas tilam sebab dia mimpi masa sedang tidur tu dia mimpi pergi tandas. Sebelum tidur tu dia kecil. Dalam tidur dia mimpi pergi tandas. Oh, bahaya mimpi pergi tandas. Mimpi pergi tandas memang rasa nak kecil. Buka seluar saja kecil. Bangun lalu tengok basah berjeruk. Mimpi masuk dalam tandas memang cukup membahayakan. Okey. Jadi habis tilam. Lagu mana cara nak basuh?
Okay, sekarang ni cara nak basuh. Yang pertama, kalau dia masih lagi basah, kita lap sehingga kering. Kalau kering dah, maka yang pertama sekali kita tok air dulu. Lepas tu kita lap. Tok air, kita lap. Faham lagi? Lap, kalau jangui kena tangan lah. Cari supik, lap, buang. Lap, buang. Okey, habis dah tinggal jadi najis hukmiyah. Kita ada najis ainiyah dengan hukmiyah. Ainiyah masih ada warna, bau ataupun rasa. Hukmiyah ni tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Jirih ni tak ada lama dah. Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Najis hukmiyah, cukup kita lalukan air. Ambil air, sirang gitu je, letak je, lalu je air atas tu. Lepas tu kita lap. Faham lagi? Wallahu a'lam. Okey, itu cara basuh. Bukan mesti basuh setilam. Basuh setilam payah. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya tentang wuduk spray. Macam mana hukum pesakit yang berwuduk spray yang diajarkan di kebanyakan hospital? Wuduk menggunakan spray, kalau isi kandungan itu air, syaratnya mesti kena mengalir. Kalau tidak mengalir, dalam pembasuhan muka, tangan dan kaki tidak sah. Kerana wajib basuh. Kalau mengalir, sah. Mengalir lagu mana? Kita ambil, kita spray banyak air. Sah banyak sampai mengalir. Ataupun kita spray atas tangan, kita pun letak atas muka. Sama ada spray direct ke muka, atas tangan, yang penting mesti kena mengalir. Nak mesti mengalir, kena spray banyak. Bukan spray sekali, 2 kali. Spray pula, halus pula pergi. Lepas tu tidak memadai. Jadi, mengguna spray untuk berwuduk, dibolehkan. Yang pertama syarat, isi kandungan adalah air mutlak. Yang keduanya, mesti masa pembasuhan muka, tangan dan kaki, mesti kena mengalir air. Wallahu a'lam. Baik, bismillah. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya, jika wuduk secara spray untuk muka, jika wuduk secara spray untuk muka, spray pada tapak tangan dulu sebelum disapu pada muka, adakah perlu dikosak sebagai gayung? Okey. Kalau dia spray di tangan, soh dia spray di tangan, lepas tu dia pun sapu basuh di muka, adakah perlu kosak gayung? Jawapannya tak perlu kosak gayung. Kerana dia tidak perlu kosak gayung. Yang pertama sekali, kosak gayung yang dibincangkan oleh ulama adalah untuk mengelak air itu menjadi musta'mal. Bila air itu menjadi musta'mal? Ketika sampai basuh tangan. Masa basuh muka kita tak air pada tapak tangan. Saat itu siapa lagi masa basuh tangan? Tak ada lagi. Okey, boleh faham? Jadi ketika sampai masa basuh tangan, kita pergi untuk basuh tangan ni, maka ketika itu ada istilah yang dinamakan sebagai niat i'tiraf, niat jadikan pencedok. Cuma kita kena faham, niat jadi pencedok ni bukan mesti dalam hati sahaja aku jadi tangan aku pencedok. Bukan. Bukan gitu. Okey, kita air dalam gayung. Gayung ni, so ni gayung. Kita ambil air, kita tok. Ambil air, kita tok atas kolah. Kita pun celuk tangan kita bersih. Kita celuk tangan untuk basuh muka. Jelah, kita basuh di luar. Masa kita celuk tangan, ambil air basuh muka tu, kita jadikan tangan kita sebagai ending. Sebagai gayung. Bukan kita niat sahaja aku jadi tangan aku sebagai penggayung. Dah, kan gitu niat. Memang aku ambil air saat itu untuk jadi gayung. Aku jadikan ni gayung. Aku jadikan dia sebagai bekas untuk basuh muka aku. Boleh faham tak? Sampai masa basuh tangan. Sampai masa basuh tangan 2. Aku basuh lalu tangan dalam ni. Apabila basuh lalu tangan dalam ni, sedangkan air tu sikit, akak je tangan jadi musta'mal. Aku bukan nak basuh tangan dalam ni. Aku nak ambil air tangan dalam ni untuk basuh tangan di luar. Di situ ada niat jadi tangan sebagai gayung. Tu jadi niat gayung ni bukanlah mesti aku jadikan tangan aku gayung. Bimbang pula. Lama kan waktu mustajab kan jadi gayung suruh tangan. Bukan begitu. Bukan. Niat gayung ni niat jadikan tangan kita pencebok. Aku guna tangan aku untuk cebok air. Bukan aku nak basuh tangan aku dalam air tersebut. Tu kita kena faham. Allahu a'lam. Baik, yang soalan ni macam ringkas sangat. Dia kata, maaf nombor 3 tadi, niat tak jadi tanpa lafaz semasa nak korban ke? Yang puasa zakat dan korban, Ustaz. Sekali lagi. Dia kata yang korban, maaf nombor 3 tadi, niat tak jadi tanpa lafaz semasa nak korban ke? Masalah nombor 3. Ta'yin kan? Okey, gini.
Kita tadi ada sebut ada beberapa perkara yang tidak terjadi melainkan dengan berlafaz. Semata-mata ni ada jadi. Seorang yang pertama kita royak bab talak. Seorang itu kalau dia tolak isteri dia 3,000 kali tapi dalam hati dia tak tolak isteri. Tak, sebab mesti kena dia berlafaz. Yang keduanya adalah kita buat contoh nazar. Ni berapa kali dia nazar dalam hati? Dalam hati tak ada orang tahu. Dalam hati nazar. Wajib atas aku sembahyang 1,000 rakaat. Wajib atas, dalam hati. Adakah wajib di sembahyang? Jadi tak nazar? Nazar tidak jadi melainkan kena dia berlafaz. Yang ketiga kita kabur menjadikan binatang korban wajib dengan ta'yin. Kita nak faham bab ni kita kena bincang bab korban secara ringkas. Kita korban pada asalnya sunat. Bertukar menjadi wajib apabila kita nazar. Kita nazar kan ni. Wajib atas aku korban dengan seekor lembu ni ketika apabila aku baik daripada sakit. Tiba-tiba baik sungguh sakit, maka wajib dia kena korban. Itu nazar. Yang keduanya wajib dia buat korban apabila dia ta'yin. Benar? Dia ada lembu. Dia ada seekor lembu. Dia kata ni lembu korban. Dia kata ni lembu korban. Ataupun aku jadikan lembu ini sebagai lembu korban. Maka wajib dia kena buat korban dengan sebab dia menjadikan lembu tersebut korban ataupun dia menentukan lembu tersebut sebagai lembu korban. Wajib dia kena buat korban. Baik. Wajib kerana ta'yin tidak terjadi melainkan dengan berlafaz. Kalau dalam hati dia, cakap dalam hati dia seorang, ni lembu korban, wajib aku jadikan lembu ni lembu korban, adakah jadi wajib korban? Ada. Itu maksud mesti berlafaz untuk menjadikan lembu korban itu wajib kerana ta'yin. Baik. Baik. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Izinkan saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan hukum hissiyah? Hukum hissiyah. Benda maksud hukum hissiyah tak faham. Bab dia? Terima kasih. Secara umum gitu ya Ustaz. Tidaknya. Nanti minta ditanya semula sebab tak faham. Sebab perkataan hissiyah ni maksudnya his, benda yang dapat dicapai dengan panca indera, benda yang zahir. Dawang dia ma'nawiyah. Benda yang tidak dapat dicapai dengan panca indera. Jadi sudut mana yang dia nak tanya tu? Sebab terlalu soalan tergantung, terlalu umum. Jadi kita minta ditanya semula. Soalan seterusnya, kalau air yang jatuh ke dalamnya benda asing yang bukan najis, contohnya sabung, daun atau batu, adakah masih suci dan boleh menyucikan? Benda asing. Perkara air mutlak apabila jatuh ke dalamnya, bercampur di dalamnya benda yang asing yang suci, maka benda yang asing yang suci yang bercampur dengan air tersebut kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya nama dia mukhalid, yang keduanya nama dia mujawir. Mukhalid ni apabila dia bercampur dalam air, dia sebati dengan air, tidak boleh lagi kita pisahkan dia dengan air. Contoh sabung, apabila masuk dalam air kita tak nak ambil dah. Sabung ke, shampoo ke. Baik, tapi kalau daun jatuh dalam air boleh tak kita nak buang? Maka daun tu dipanggil dia mujawir. Kalau sabung dipanggil dia mukhalid. Kalau mujawir boleh kita guna air tersebut. Kalau mukhalid kita kena tengok berubah ke tak. Kalau tak berubah boleh kita guna air tersebut. Kalau berubah kita kena tengok berubah sikit ke banyak. Kalau berubah sikit boleh kita guna air tersebut untuk kita bersuci. Kalau berubah banyak maka tak boleh kita guna air tersebut untuk kita bersuci. Banyak tu lagu mana? Banyaknya adalah taghayyuran fahishan, berubah yang buruk yang sehingga orang tidak panggil lagi air. Orang tak panggil lagi air mutlak. Baik, wallahu a'lam. Baik, bismillah. Soalan seterusnya. Ustaz, kuku kaki pendek dan bahagian putih tiada, cuma kuku bawah longgar. Adakah perlu potong kuku sampai daging? Ini ada Ustaz. Sekali lagi. Ustaz, kuku kaki pendek dan bahagian putih tiada, cuma kuku bawah longgar. Adakah perlu potong kuku sampai daging? Tak wajib. Tak wajib potong kuku sampai daging. Tak wajib potong kuku sampai daging. Soalan seterusnya, nak tanya, bab niat puasa boleh tak? Sebab macam lebih kurang wuduk juga. Kalau kita bangun sahur tu, kita maksudkan nak puasa walaupun kita tak lafaz dalam hati. Sah ke puasa kita tu Ustaz? Jawapannya sah. Jadi kita bangun bersahur,
dalam hati kita niat untuk berpuasa keesokannya. Dan apalah kita, bahasa kita mungkin tidak panggil esok. Tapi dalam bahasa kita dipanggil keesokannya. Kita nak puasa kat gigi, bila keluar fajar kat gigi, kita nak puasa. Kalau fardu, masa fardu lah. Ramadan lah. Fardu Ramadan. Sunat lah. Maka ia sudah dikira sebagai niat. Boleh dah niat. Tak ada masalah dah. InsyaAllah. Boleh lagi ke Ustaz soalan? Boleh lah. Selagi. Assalamualaikum. Soalan Pak Naiz ni saya tak faham dia. Oh, yang soalan dia tak bagi lagi Ustaz. Okey, baik. Satu soalan lagi Ustaz lah. Tak apa, yang tak terjawab tu kumpul dulu. Nanti minggu depan kita jawab insya-Allah. Kayaknya selesai sini Ustaz. Satu lagi soalan, satu lagi. Assalamualaikum. Ustaz, kalau orang yang sakit, orang dewasa susah nak istinja dengan air, memadaikah istinja guna tisu basah sahaja? Tidak memadai istinja dengan tisu basah. Jadi kalau nak istinja dengan tisu, cari tisu kering, bukan tisu basah. Cari tisu kering, bukan tisu basah. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah. Salah untuk sesi soalan. Dan sebenarnya selagi dia guna tisu kering. Dia guna tisu kering, jadi apabila dia hilangkan dah zat najis, maka dia boleh guna air sikit. Guna air kalau misalnya basuh kecing tu 3 titik pun tak apa dah. Tak 3 titik. Payah sikit. Begitu kok. Maksudnya dia boleh guna air satu tudung botol pun boleh basuh dah. Sebab apabila dia dia akan bertukar menjadi najis dia hukmi. Jadi najis hukmi kafajarjul ma'i alaihi. Memadai lalukan air. Ambil sebotol tudung kecil. Air sebotol tudung kecil. Lapik sikit kain ke, lapik sikit tisu ke bawah ke, tak kira lah. Lepas tu cucur je di atas tempat yang keluar najis sikit. Cuci dah tempat tersebut. Kan? Itu cara dia. Baik, wallahu a'lam. Tapi kalau nak pakai tisu basah pun, cara dia boleh. Tapi kena sudah dengan air. Sudah dengan air. Lak dulu. Sampai jadi najis hukmi. Lepas tu ambil air. Satu tudung botol. Save. Cucur gitu je. Faham? Dia payah kau nak cucur satu tudung botol nak buat warna kau. Kering dulu baru cucur. Tapi tak ada masalah, boleh je. Wallahu a'lam. Jazakumullah wa barakallahu fikum kepada sahabat-sahabat yang bertanya, dan jazakallah kepada Ustaz atas pencerahan untuk setiap soalan yang ditanya. InsyaAllah untuk soalan-soalan yang lain kita akan kumpul dan kita akan tanyalah pada kelas seterusnya insyaAllah. Jadi insyaAllah terima kasih dan jazakallah kepada Ustaz atas ilmu yang dikongsikan pada malam itu. Jadi sebelum kita tutup nak minta doa sikit daripada Ustaz insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma barik lana fi a'malina, barik lana fi awqatina, barik lana fi awladina, barik lana fi ahlina, barik lana fi amwalina. بارك لنا في كل شيء أعطيتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah selesai untuk kelas malam ni. Jazakallah kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Samah atas ilmu yang dikongsikan. Apa yang baik tu datang daripada Allah, dan apa yang kurang tu daripada kekurangan diri ana sendiri. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.